Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amillahi al-wafirah lianna bihazihil fursah nastati' nuwasila hazihi dirasah litarikhil adab wan nusus lil mawdu' al-awwal awamil an-nahdah al-adabiyah al-hadisah للنقطة أو للعامل الثالث العامل الثالث لعوامل النهضة ألا وهي البعثات والترجمة البعثات والترجمة. Alhamdulillah, para pelajar yang dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam topik yang pertama, iaitu tajuk Awamilun Nahdah, faktor-faktor kebangkitan sastra moden, yang mana kita sudah bincang nunakishu qabla hadza للعامل الأول يعني الطباعة العامل الثاني الصحافة والآن للعامل الثالث البعثات والترجمة. أوكي، انظر ما هو المهم الأمر المهم في هذه النقطة البعثات والترجمة. Okey, al-bi'sa' wa tarjamah kama fi kitab ad-dirasi al-awwal al-ittisal as-saqafi baina Misra wa Uruba. Okey, hubungan kebudayaan antara Mesir dan Eropah. Summa an-nuhud bis-saqafah an tariqi al-bi'asat wa tarjamah. Dan dibincangkan juga di sana tentang kebangkitan saqafah, kebangkitan budaya melalui cara bi'sat dan terjemah. Okey, kalau kita tengok huraian dalam buku teks, sebenarnya banyak lagi sisi penting lah dalam tajuk al-bi'sat wa terjemah ni. Okey, insya-Allah. Kita tengok dalam buku teks, bermula dengan perenggan yang pertama, lam yahdus al-ittisal as-saqafi. Okey, di situ dia menceritakan tentang hubungan Mesir dengan Eropah. Kemudian masuk perenggan kedua, al-ittisal al-hakiki. Lepas tu awfada awwalu bi'asah, ni lebih kepada ciri-ciri bi'asah lah, siapa yang mengikuti bi'asah ke Eropah. Dan seterusnya tentang sebab-sebab yang ataupun kesan daripada al-bi'sah. Okey, insya-Allah kita tunjuk kepada nota. Insya-Allah nota ni dah ada soalan di tepi dan pelajar boleh buat rujukan soalan-soalan untuk tajuk ini. Okey, insya-Allah. Al-ittisalu as-saqafiyyu baina Misra wa Uruba. Hubungan budaya antara Mesir dan Eropah. Lam yahdus ittisalun saqafiyyun baina Misra wa Uruba tawalu hukmi al-atrak hatta kanat atau hatta ja'at al-hamla al-faransiyah ala Misra. Okey, tidak berlaku hubungan budaya antara Mesir dan Eropah sepanjang pemerintahan Turki sehinggalah datangnya hamlah Faransiyah ke atas negara Mesir. Okey. Fata'arrafa al-Misriyuna 'ala al-Faransiyyin wa saqafatihim fata'arrafa al-Misriyuna 'ala al-Misriyyin wa saqafatuhum lakin 'ala nahwin mahdudin. Fata'arrafa, maka orang Mesir mengetahui tentang orang-orang Perancis dan budaya orang Perancis, tetapi dalam aspek yang dalam aspek yang telah dihadkan. Fahum al-ghuzatu allazina wajahahum
المصريون وساروا على ظلمهم خلال 3 سنوات. Okey, jadi orang Mesir ni dia mengenali orang Perancis dan budaya mereka dalam satu skop yang sempit, menyebabkan mereka rasa tidak puas hati. Fahum al-ghuzat, mereka memerangi orang-orang yang wajahahum al-misriyuna, yang berhadapan orang Mesir dengan mereka. Maksudnya orang Mesir berhadapan dengan orang Perancis ni dalam keadaan memerangi. Mereka tak suka. Wasaru, dan orang Mesir melakukan pemberontakan ala zulmihim, ke atas kezaliman orang-orang Perancis khilal sepanjang 3 tahun. Jadi pendudukan Hamlah Al-Faransiyah di negara Mesir ni sebenarnya tidak disenangi oleh segolongan besar orang Mesir. Aqamatha al-Hamlah al-Faransiyah fi Misra. Okey, telah berlakunya penubuhan Hamlah Faransiyah di Mesir. Okey. Jadi di sini poin yang pertama ni kita boleh tengok soalan mata hadasat ittisal, bila berlakunya hubungan saqafi, hubungan budaya. Jadi bermulanya semenjak pemerintahan Turki sehinggalah datangnya Hamlah Al-Faransiyah. Ni hubungan budaya ni maksudnya hubungan yang secara tak langsung lah. Hubungan yang biasa-biasa ni memang dah ada dah sebelum ni, sebelum datangnya Hamlah Faransiyah lagi. Okey, maksudnya hubungan secara tak langsung lah di sini. Dan bila datangnya Hamlah Faransiyah, berlaku hubungan saqafi, tapi dalam keadaan tidak disenangi oleh orang Mesir. Suma al-bi'sat fi ahdi Muhammad Ali. Okey, al-bi'sat, utusan pelajar ke luar negara, ke Eropah dalam sepanjang pemerintahan Muhammad Ali. Amma al-ittisalul haqiqiyyu fakana an tariqil bi'sat wa terjemah fi ahdi Muhammad Ali allazi arada an yukima daulatan qawiyatan qiwamuhal jaish. Adapun hubungan yang sebenarnya, hubungan budaya yang sebenarnya adalah melalui tariqil bi'sat wa terjemah, adalah melalui misi penghantaran pelajar ke luar negara dan penterjemahan. Ini adalah hubungan saqafi yang sebenar lah, hubungan sebenar di antara Mesir dan Eropah. Pada masa pemerintahan Muhammad Ali, allazi yang mana Muhammad Ali arada an yukima, mahu menubuhkan daulatan qawiyatan, menubuhkan negara yang kuat, qiwamuhal al-jaish, berdasarkan kekuatan tentera. Jadi tujuan Muhammad Ali mahu menghantar pelajar ke luar negara dan melakukan penterjemahan daripada ilmu barat kepada ilmu ilmu Arab, bagi orang Mesir. Tujuan dia sebenarnya adalah untuk menubuhkan sebuah negara yang kuat berasaskan tentera. Wa ara anna min aqwal awamil allati tusa'iduhu ala tahqiqi zalika ay ya'khudha anil gharbi 'ulumahu wa fununahu. Dan Muhammad Ali percaya bahawa faktor utama yang boleh membantu untuk mencapai matlamat yang demikian, matlamat untuk membina daulah qawiyah, adalah melalui ya'khuza, mengambil daripada barat semua ilmu dan kesenian daripada barat. Dia berpendapat kita mesti pandang ke negara barat, ambil segala ilmu dan segala keseniannya untuk digunapakai di negara Mesir. Ansha'a madrasatan li ta'limil mab'usin al-lugha al-faransiyah fi Paris, zallat ta'amalu hatta aghlaqat sana 2848 miladiyah.
Okey, kemudian Muhammad Ali telah menubuhkan satu sekolah untuk li ta'limil mab'usin, untuk mengajar kepada utusan yang berada di Paris untuk belajar bahasa Perancis. Zallat beroperasi sekolah ini sehinggalah dia ditutup pada tahun 1848. Okey. Jadi sini banyak soalan. Yang pertama, maza kana hadafu Muhammad Ali min irsalil bi'sat ila Eropah. Okey, apa tujuan dia? Dan tujuan dia itulah ayyuqima daulatan qawiyatan qiwamuha al-jaish wa ma allazi fa'alahu ila sabili zalika, dan dia buat apa? Cara dia ialah ayakhuza anil gharbi ulumahu wa fununahu. Okey, dan soalan lain yang boleh ditanya, kaifa aqama Muhammad Ali daulatan qawiyatan qiwamuha al-jaish. Okey, ni soalan keluar hari tu dah. PSA final 2020. Kaifa aqama Muhammad Ali daulatan qawiyatan qiwamuha al-jaish. Ma qaddamahu Muhammad Ali fi majalil bi'sat, apa yang Muhammad Ali kemukakan dalam bidang bi'sat ini. Okey, tu buat dulu je deh. Cumanya kita buat mari uslub soalan yang berbagai. Okey, summa an-nuhudu bis-saqafati an tariqil bi'sat wa terjemah. Okey, kebangkitan budaya melalui tariqil bi'sat, melalui cara utusan dan penterjemahan. Aufada Muhammad, aufada awwalu bi'asati ila Paris wa kana aqsaruha min ghairil misriyin illa killatun min talabatil azhar. Aufada telah diutuskan bi'sat yang pertama ini ke Paris, dan kebanyakan daripada bi'sat ini adalah selain daripada orang Mesir, melainkan sedikit sahaja daripada pelajar Al-Azhar. Safarat hazihil bi'sah wa adaduha 44 taliban di sana 1827 miladiyah. Safarat telah bermusafir ataupun telah berhijrah bi'sah ini, dan bilangannya pada peringkat awal ialah 44 orang pelajar pada tahun 1827. Okey, ini sejarah lah ni, sejarah bi'sah yang pertama. Kana imamuha taliban azhariyan wa huwa Rifa'ah Tantawi. Okey, ketuanya adalah pelajar Al-Azhar iaitu Rifa'ah Tantawi. Kana lahu asruhu ba'da zalika fi an-nahdah al-hadisah bi ta'sisihi al-harakah at-tarjamah. Kana lahu, yang mana baginya merupakan kesan selepas demikian dalam nahdah al-hadisah dengan mengasaskan harakah, gerakan penterjemahan, yang mana Rifa'ah Tantawi inilah yang mengasaskan gerakan penterjemahan pada masa pemerintahan Muhammad Ali. Okey, jadi di sini soalan, kalau soalan umum mungkin dia boleh tanya uktub maqalah mujizan an awali bi'sah ila Paris. Okey, dia boleh tanya sebutkan secara ringkas tentang bi'sah ke Paris. Jadi kita boleh royaklah bi'sah yang pertama tu siapa dia, bukan orang Mesir, kebanyakannya bukan orang Mesir, sikit je orang daripada orang Mesir iaitu pelajar Azhar, dan bilangan dia, ketua dia siapa tu adalah poin-poin lah untuk penerangan ringkas tentang awal bi'sah. Ataupun soalan dia nak tanya mata aufada wa kam adaduha wa man imamuha, itu terpulang kepada soalan. Yang penting pelajar boleh faham fakta, dan kalau mari soalan lagu mana pun kita boleh bagi jawapan dia. Okey, kaifa hal antum fahimtun insyaallah. Summa natijatun hazihil bi'sah. Okey, natijatun hazihil bi'sah. Okey,
Oh, tadi tak cukup Al-Fadah. Oh, sorry. LBZ. Okey. Okey, tadi kita baca sekali. An-Nuhud Bisaqafah Tariq al-Bi'asah wa Tarjamah. Okey, semua kemudian natijatun hazil bi'asah. Kesan daripada utusan ini, qad ada afradul bi'asah muzawwidina bisaqafatin wasi'atin fi mukhtalifil fununi min tib wa handasati wa falakin wa ghairiha. Okey, ada kembali. Okey. Kembali rombongan pelajar daripada utusan ini muzawwidina, bertambah dengan ilmu yang begitu luas, bertambah dengan ilmu pengetahuan yang begitu luas fi mukhtalifil funun, dalam pelbagai kesenian seperti tib, perubatan, handasati, jurutera, astronomi dan selainnya. Jadi kesan dia bila pelajar ni belajar di luar negara menyediakan memperolehi pelbagai ilmu pengetahuan. Summa tawalat al-bi'asat min at-tullab al-misriyin ila Faransa wa ghairiha min al-bilad al-Urubiyah. Kemudian diikuti bi'asat utusan daripada pelajar Mesir ke Faransa. Qabla haza ila Eropah. Wal'an ila Faransa dan selainnya daripada negara-negara Eropah. Okey, jadi kesan dia bila pergi ke Eropah, maka bercambah lagi. Pelajar-pelajar daripada Mesir pergi ke Faransa dan selainnya. Wa takhassasa al-mab'usun fi furu' al-ilmi wal adab wal adabi. Okey, kemudian dan mereka telah dikhususkan. Okey, al-mab'usun, pelajar yang diutuskan belajar ke luar negara, mereka dikhususkan dengan pelbagai ilmu dan kesusasteraan. Okey, itu kesan daripada utusan. Okey, bermakna utusan yang dilakukan oleh Muhammad Ali ini memberi faedah kepada negara Mesir. Asarun jalilatun lihaula'il mab'usin fi nahdah al-adabiyah al-hadisah. Kesan yang besar terhadap mereka yang diutuskan dalam bi'asah ini terhadap kebangkitan sastra moden. Okey, ini kesan utama dia. Okey. Kesan utama dia ni, kana lahum asarun jalilah fi nahdah al-hadisah. Okey. Bagi mereka mempunyai kesan yang begitu besar dalam kebangkitan sastra moden, yang mana awalan kesan dia kita boleh tengok allafu min kutubin. Okey. Allafu min kutubin. Mereka telah mengarang kitab. Wa ma naqalu min asaril gharbi min al-ilmi wal adab. Dan mereka telah memindahkan kesan-kesan ilmu barat daripada barat, iaitu kesan daripada ilmu dan sastera, yang mana mereka pindahkan naqalu min asaril gharbi ila saqafah al-arabiyah, yang mana mereka tulis balik kitab ataupun menterjemah balik daripada kitab ataupun buku-buku daripada bahasa Perancis, bahasa Inggeris, diterjemah balik kepada bahasa Arab. Ini maksud dia, naqalu min asaril gharbi min al-ilmi wal adab. Okey, yang mana kita jumpa Rif'ah Tahtawi telah menterjemah novel bahasa Inggeris kepada bahasa Arab dan sebagainya. Okey. Sebenarnya sebelum ni Ustazah pernah cerita bahawa kita belajar adab nusus ni ialah fakta. Okey, fakta memanglah kita baca dalam buku kita jumpa al-lafu min kutubin, tak mengarang kitab. Tapi bila kita faham fakta ni, bila kita nak jawab soalan dalam kueso, kita boleh jawab dengan uslub kita sendiri. Contohnya boleh juga kita nak jawab ta'liful kutubi. Allafu tadi kita tukar kepada masdar. Ta'lifu, pengarangan kitab ataupun penerbitan kitab. Ta'liful kutubi, ataupun nak kekal dengan bahasa daripada buku teks, okey, dia guna allafu min kutubin. Payah-payah nak tukar, takut salah nak tukar, kita kekalkan bahasa daripada buku teks. Okey. Dan naqalu
min asaril gharbi. Pernah juga kita jumpa ayat dia guna naklul. Dia guna masdar situ. Okey. Summa min ahammi asbabin nahdah al-adabiyah. Daripada sebab-sebab penting kebangkitan sastra moden ialah at-tabadulus thaqafi wa talaquhal afkar allazi waffarathu harakatut terjemah allazi waffarathu harakatut terjemah allati nashatat nashatan malhuzan fil asril hadis. Okey, daripada sebab-sebab penting kebangkitan sastra ini ialah kerana berlakunya at-tabadulus thaqafi, pertukaran budaya. Pertukaran budaya bermakna orang Arab boleh menguasai budaya Perancis. Wa talaquhal afkar, dan percambahan pemikiran. Idea dia jadi lebih berkembang, lebih terbuka apabila duduk di negara barat. Allazi waffarathu harakatut terjemah, yang telah dibekalkan oleh gerakan penterjemahan. Allati nashatat, yang berkembang dengan pesat. Malhuzan, yang berkembang dengan pesat. Nashatan malhuzan fil asr hadis, dalam era zaman moden. Okey, jadi di sini ahamu asbab, sebab-sebab penting yang berlakunya nahdah al-adabiyah. Awalan at-tabadulus thaqafi, satu, wa talaquhal afkar allazi waffarathu harakatut terjemah. Kalau nak tambah sekali lagi, nasyatu harakatut terjemah. Kita ambil daripada waffarathu tu, kita tukar nasyatu harakatut terjemah. Apa Ustazah bagi penekanan hak ni? Sebab hak ni lah hak masuk final 2020. Okey, soalan final hari tu, sini tubik dalam bi'sat ni. Banyak soalan final tubik daripada tajuk bi'sat. Dia nak dua je sebab. Uzkur sababaini muhimmaini min asbabin nahdah al-adabiyah min asbabin nahdah al-adabiyah allazaini waffaratha harakatut terjemah fil asril hadis. Gitu soalan dia. Sebab ada soalan tu dia minta 3. Jadi 3 tu kita boleh tambahlah nasyat harakatut terjemah. Kalau dia nak 2, cukup dah. Tadi soalan 20. Tak tahulah. Sahabat kita boleh jawab pada PSI kita. Okey, soalan 2020 ada lagi. Yang masuk hari tu, takallam anil ghardi min harakati terjemah fi bidayatil amri minal hadis min asril hadis. Dia suruh sebut al-ghardu min harakati terjemah. Supaya soalan dalam nota tu. Okey, supaya soalan dalam nota, uzkur asarun. Adakah? Ma al-ghardu min harakati terjemah wal bi'sah fi bidayatil amri. Okey, ada tu. Mungkin sini dalam 2 markah lah kot. Okey, al-ghardu min harakati terjemah fi bidayatil amri naqlul ulumi tatbiqiyyah min at-tib wat-tabi'ah wal-riyadiyat wal-handasati ila al-madaris allati ansha'aha Muhammad Ali. Okey, tujuan daripada gerakan penterjemahan pada mulanya adalah untuk memindahkan ilmu sains gunaan, al-ulumu at-tatbiqiyah, ilmu sains gunaan seperti at-tib, seperti perubatan, wat-tabi'ah, alam semula jadi, wal-riyadiyat, ilmu matematik, wal-handasah, jurutera, ke sekolah yang telah ditubuhkan oleh Muhammad Ali. Bermakna dia nak ambil ilmu-ilmu daripada negara barat, buat pergi ke sekolah yang ditubuhkan oleh Muhammad Ali. Bermakna dia nak rakyat Mesir belajar ilmu daripada barat. Siapa mari ilmu tu? Al-Bi'sat lah yang memindahkan ilmu daripada barat kepada Arab. Dia terjemuh pula kitab-kitab bahasa Inggeris. Okey, kemudian kita masuk kepada era ahdi Hudayy Ismail. Okey. Hudayy Ismail tawassa'at harakat terjemah litashmul al-adab wal funun fi ahdi Ismail
أنشئت عدة مدارس ومعاهد ومكاتب متخصصة في فنون الترجمة وتعليم اللغات الأجنبية كالمدرسة. Okey. Jadi pada pemerintahan Khudaiwi Ismail tawassa'at. Okey, mulalah meluas ataupun mulalah berkembang dengan pesatnya gerakan penterjemahan ini litashmul al-adab, merangkumi sastra dan kesenian pada pemerintahan Ismail. Okey, jadi selepas Muhammad Ali diteruskan era pemerintahan Ismail. Jadi masa pemerintahan Ismail ni semakin berkembang, semakin hebat lagi lah gerakan penterjemahan. Unsyiat, telah ditubuhkan pelbagai sekolah, ma'ahid, kolej-kolej dan makatib al-mutakhassisati dan institusi khas dalam kesenian penterjemahan wa ta'limi dan mempelajari bahasa asing. Kan madrasati, seperti sekolah yang ditubuhkan untuk penterjemahan dan ilmu bahasa asing ini, antaranya ialah Madrasatul Al-Sun pada tahun 1839 miladiyah. Okey, yakni telah ditubuhkan Madrasatul Al-Sun, sekolah bahasa. Summa asani madrasatu Darul Ulum At-Taufiqiyah allati ansha'at sanah 1880 miladiyah. Okey, pada tahun 1880 ditubuhkan Madrasah Darul Ulum At-Taufiqiyah. Ansya'at yang telah ditubuhkan. Summa as-salis makatabun litarjamati wa tahriri sanah 1881 miladiyah biriasati adib Ishaq. Okey, telah ditubuhkan makatabun, iaitu institusi penterjemahan dan penulisan wa tahrir dan penulisan pada tahun 1881 biriasati adib Ishaq, yang dipimpin oleh adib Ishaq. Tahawwala fima ba'da ila madrasatil muallimin al-Khudaiwiyah litakharruja nakhbatan minal mudarrisina al-mutakhassisina fil lughat al-ajnabiyyah 1889 miladiyah. Okey. Kemudian tahawwala fi ma ba'da, kemudian bertukar selepas itu sekolah maktabun diterjemati wa tahrir itu dia bertukar selepas itu kepada sekolah al-muallimina al-Khudaiwiyah, institut guru Khudaiwiyah untuk melahirkan nakhabatan minal mudarrisin, melahirkan generasi daripada guru-guru yang pakar dalam bahasa asing. Jadi tujuan tadi untuk melahirkan guru yang pakar dalam bahasa asing. Okey, setakat mana? Boleh kadang tu. Jadi untuk setakat ini kaifa kana hal terjemah fi ahdi Khudaiwi Ismail. Okey, soalan kaifa kana hal terjemah fi ahdi Khudaiwi Ismail, yang mana kita tengok sini dah berlakunya tawassa'at. Okey, mula berkembang dengan meluas. Lepas tu dan ditubuhkan sekolah-sekolah dan uskur salasah madaris. Okey, sebutkan 3 sekolah yang dikhususkan fi fanni terjemah wa ta'limil lughat al-ajnabiyyah. Okey, itu contoh 3 sekolah yang telah ditubuhkan. Okey, boleh ke tak ni? Kau dah tidur dah. Dah tidur ni, catat-catat ni. Okey. Kemudian diteruskan lagi dengan daurun
Dauru tawaifus Suriyin wal Lubnaniyin fi nahdatil at-tarjamah. Okey, peranan golongan daripada orang Syria dan Lubnan dalam kebangkitan penterjemahan. Okey, mimma sa'ada ala izdihari harakati terjemati al-Lubnaniyun wa Suriyun allazina nazahu ila Misra wa kana ittisalu haula'i bil adabil gharbiyyah aqwa minal Misriyin. Okey, mimma daripada apa yang membantu kepada kebangkitan gerakan penterjemahan ialah orang-orang Lubnan dan orang Syria yang mana mereka telah berpindah ke negara Mesir. Okey, telah berpindah ke negara Mesir dan hubungan ittisalu haula'i bil adab dan hubungan mereka dengan sastera barat lebih kuat daripada orang Mesir. Orang Lubnan dan orang Syria ni dia lebih mahir, lebih hebat hubungan sakofah dia dengan orang barat berbanding dengan orang Mesir. Jadi bila dia pergi ke negara Mesir, hebat dia boleh mengajar dan boleh mendetailkan segala budaya al-Gharbiyah kepada orang Mesir. Okey, jadi kalau kita tengok sebenarnya kenapa orang Syria dan Lubnan ni pergi ke Mesir, sebenarnya berlaku peperangan di tempat mereka dan mereka menyelamatkan diri lari ke negara Mesir. Okey, falam yahtammu asy-syawwamu fi ittisalihim bil gharbi binaqli al-ulum kama hadasa min al-misriyin fi ahdi Muhammad Ali. Falam dan tidak asy-syawwamu ni penduduk negara Syam dan tidak mengambil berat penduduk Syam dalam hubungan mereka dengan barat dan dengan memindahkan ilmu-ilmu sebagaimana yang berlaku di kalangan orang Mesir di era pemerintahan Muhammad Ali. Orang Syawwamu ni lam yahtamma, dia tidak mengambil beratlah dengan hubungan dengan barat sebagaimana orang Mesir. Fakana ihtimamuhum mansaban 'ala al-adabi wal funun, dan ihtimamuhum kepentingan mereka ataupun mereka mementingkan mansaban 'ala al-adabi wal funun, mereka mementingkan tanggungjawab terhadap sastra dan kesenian. Ihtimamuhum ni ihtimamu al-Lubnaniyun was-Suriyun. Orang Lubnan dan orang Syria ni mereka bertanggungjawab terhadap sastra-sastra dan kesenian. Naqalu lil adabi al-arabi mi'atil masrahiyat wal qasas al-gharbiyah al-mutarajjamah. Mereka telah memindahkan lil adabi terhadap sastra-sastra Arab beratus-ratus daripada teater kisah-kisah barat yang telah diterjemah. Orang Turki, orang Lubnan dan orang Syria, orang Suria ni. Okey. Mereka telah memindahkan, maksudnya dia telah menterjemahlah masrahiyah, qasas al-gharbiyah ila al-arabiyah. Asdaru al-majallat ihtammat bitarjamati wa nashr riwayat al-gharbiyah asy-syahirah. Mereka telah menerbitkan majalah-majalah yang difokuskan untuk diterjemah, wa nashr riwayat, dan menyebarkan novel-novel barat yang terkenal. Menyebarkan nashr riwayat maksudnya dia cetak dan dia pasarkan novel-novel yang telah diterjemah, novel barat yang telah diterjemah. Antaranya min amsal majallatu Musamirat Asy-Sya'bi war-Rawi. Antaranya ialah majalah Musamirat Asy-Sya'bi dan Ar-Rawi, majalah Ar-Rawi. Wa min ashhuril al-mutarajjimina fi hadzal asri Adib Ishaq wa Najib Haddad
wa Khalil Matron wa Yaqub Sonu wa Tanius Abduh. Daripada penterjemah yang masyhur dalam zaman ini ialah Adik Ishaq, Najib Haddad, Khalil Matron, Yaqub Sonu dan Tanius Abduh. Ada berapa orang tu? Adik 1, Najib, 2, Khalil, 3, 4, Yaqub dan Tanius. Okey, jadi ada 5 orang tokoh. Okey, bolehlah kalau nak baca, nak ingat 4 orang, 4 markah. Tidak pun 2 orang kan. Okey, jadi di sini soalan dalam final 2020. Dia tanya soalan sini. Soalan dia uzkur ta'ifataini allataini sa'adata ala izdihar harakat terjemah fi Misra. Sebutkan 2 golongan yang telah membantu kebangkitan gerakan penterjemah di Mesir. Jadi senang jawapan dia, Al-Lubnaniyun dan As-Suriyun. Kalau dia tanya apa daurun dia ataupun as-su'al maza kana daur tawaif, apakah daurun dia ataupun peranan dia? Tadilah. Yang pertama naqulu lil adabi, peranan dia ialah ihtimamuhun mansaban alal adabi wal funun, naqulu al adab al arabi, ni'at al masrahiyah wal qasas al gharbiyah al mutarajjamah, asdaru majallat ihtammat bitarjamatin wa nashr riwayah al gharbiyah al syahirah. Boleh dah kata kalau dia tanya majalah gapo gak, kena ingatlah majalah Musamirat Asy-Sya'bi wal-Rawi. Kita tak boleh nak fokus ni soalan. Kadang-kadang dia nak tanya majalah je yang diterbit oleh puak Suria dan Lebanon. Kita duk mengapa apakah wa nashru ar-riwayah al-gharbiyah asy-syahirah. Sekian panjang-panjang kita berhenti kat turut. Tapi soalan rupanya dia tanya majalah gapo yang diterbitkan oleh orang Syria. Okey, orang Lebanon dan Suriyin. Sudahlah kalau kita tak baca berlaku. Okey. Kemudian yang terakhir, yang terakhir insya-Allah asarun azimut tarjamati. Kesan yang utama. Kesan utama penterjemahan terhadap sastra Arab moden. Okey, awalan akhaza tayyarul fikri yasri fi tadai fi syi'rihi wa nasrihi zaharat al-madarisun naqdiyah tab'an lizalika. Asalis izdaharat fununun nasri al-hadisi muhakiyatan nazairiha fil gharbi فكانت الأجناس الأدبية الجديدة كالقصة والمسرحية والمقالة. Okey, kesan yang pertama, akhazat tayarul fikri al-gharbi. Okey, mereka telah akhazat tayar, berlakunya perkembangan fikiran barat. Akhazat, okey, telah mengambil pemikiran, telah mengambil aliran pemikiran barat yasri fi tadai fi syi'rihi, yang selari dengan kelemahan syairnya dan nasarnya. Akhazat tayyarul fikri, telah mengambil tayyar al-fikri, aliran pemikiran barat, yasri, selari pada kelemahan syair dan nasarnya, prosanya. Zaharat al-madaris, telah munculnya sekolah-sekolah an-naqdiyah, kritikan, taba'an lizalika, ekoran daripada itu. Izdaharat, yang ketiga, berkembangnya fununin nasril hadis, prosa sastra moden, muhakiyatan, yang meniru pandangan, yang meniru cara barat. Okey, yang meniru cara barat. Maksudnya nasar tu dia tiru macam ada masrahiyah ambil daripada barat. Fakanat al-ajnas al-adabiyah al-jadidah.
ataupun kita boleh buat poin yang keempat situ. Zuhurul ajnasil adabiyah, munculnya jenis-jenis sastera yang baru seperti kisah, cerita, masrahiyah, teater dan wal maqalah dan etika. Jadi kita boleh pecah situ, ada part, boleh buat part situ. Yang pertama tadi berlakunya pemikiran barat tadi dalam kelemahan syair dan nasar. Lepas tu munculnya sekolah kritikan, berkembangnya kesenian nasar, orang kata sebiji supo barat dah, meniru dengan cara barat, dan munculnya adabiyah, jenis-jenis sastera baru seperti kisah, masrahiyah, wal maqalah yang tak ada pun qabla hadza. Okey, itu adalah kesan yang berlaku selepas al-terjemah. Okey, jadi sini ada dua perkara lah. Yang pertama al-bi'sa 1 dan al-terjemah. Kita tengok molek dia nak cerita tentang al-bi'sa ke cerita tentang al-terjemah, takut kita keliru situ. Okey. Jadi habislah situ tajuk untuk al-bi'sa wa terjemah. Jadi pelajar boleh ulang kaji soalan-soalan raya 2020. Banyak tubik daripada al-bi'sa wa terjemah ni, dan dalam soalan final pun banyak tubik daripada tajuk bi'sa wa terjemah. Jadi harap para pelajar boleh menghadam dengan baik al-munaqashah fi hadzal yaum. Insya-Allah semoga kita semua dipermudahkan, dan segala kebaikan itu sebenarnya daripada Allah Ta'ala dan kekurangan itu daripada kelemahan diri ustazah. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa ilal liqa'.